putih lambe boleh debiten. Tombok kiri dua duduk bersileh. Sedap kelenya beyo Kelantan. Titeh maniteh Cik Siti recommend. Diri. Nama diberi Nur Syamimi binti Azman, nombor matrik 277131, kod subjek SADN 1033, kumpulan G, nama pensyarah iaitu Puan Rusni Suri binti Abdul Rashid. Tahukah anda tentang penentangan awal di Tanah Melayu? Perjuangan Tok Jangguk dalam menentang British di Kelantan. Fokus pembelajaran. Yang pertama, biodata Tok Jangguk. Kedua, faktor-faktor penentangan Tok Jangguk. Ketiga, peristiwa penentangan Tok Jangguk. Keempat, kesan penentangan Tok Jangguk. Siapakah Tok Jangguk? Nama sebenar Haji Man Hassan bin Munas dikenali sebagai Tok Jangguk kerana beliau menyimpan janggut hingga ke paras dada. Dilahirkan pada tahun 1853 di Kampung Jeram Pasir Putih, Kelantan, mendapat pendidikan pondok di Kelantan dan Mekah, mahir dalam ilmu persilatan, menetap di Kampung Nering, Kelantan, bekerja sebagai petani dan peniaga. Dengan semangat pahlawan Kelantan iaitu Haji Muhammad Hassan bin Munas atau lebih dikenali sebagai Tok Jangguk. Sejarah menceritakan perjuangan Tok Jangguk yang membina pasukan kepahlawanan Melayu bagi menentang kewujudan cukai di Kelantan yang dikenakan oleh British pada tahun 1915. Sungai negeri Kelantan kaya dengan seni budaya. Jajahan Pasir Putih merupakan jajahan kelima terluas di Kelantan. Pasir Putih juga bersepadan dengan Kota Baru di sebelah utara dan di selatannya bersepadan pula dengan daerah Besut, Terengganu. Pasir Putih wujud sejak tahun 1905 dan mempunyai keluasan 433.8 km persegi dan kini mempunyai seramai 122,400 penduduk. Penentangan Tok Jangguk. Yang pertama, British memperkenalkan peraturan baru iaitu pelbagai jenis cukai kepada penduduk tempatan iaitu cukai kepala, cukai buah-buahan, cukai kerbau dan cukai lembu serta lain-lain lagi. Faktor kedua, British memperkenalkan peraturan cukai tanah kepada petani di mana setiap satu penjuru tanah iaitu bersamaan dengan 400 depa persegi dikenakan cukai kupang setahun. Faktor ketiga, sentimen anti-British meningkatkan apabila kerajaan Turki Uthmaniyah menyeru umat Islam berjihad menentang penjajahan Barat. Tok Jangguk menyahut seruan untuk mengisytiharkan perang terhadap British di Pasir Putih. Faktor keempat, sikap biadab pegawai British yang bertugas menyebabkan penduduk marah kepadanya. Kesukaran membayar cukai kerana pejabat cukai terletak di bandar. Penduduk yang gagal membayar cukai ditangkap dan didenda. Ini adalah gambar-gambar yang melalui faktor penentangan Tok Jangguk. Peristiwa penentangan Tok Jangguk.
Pada 28 April 1915, pegawai daerah Pasir Putih menghantar Sarjan Cik Wan untuk menangkap Tok Janggut kerana gagal membayar cukai. Perbalahan berlaku menyebabkan Sarjan Cik Wan mati ditikam oleh Tok Janggut. Seterusnya, pada 29 April 1915, Tok Janggut Engku Besar Jeram, Penghulu Adam dan Cik Hasak Merbul mengetuai angkatan melancarkan serangan ke atas Pasir Putih. Mereka menduduki Pasir Putih selama 3 hari dan mengisytiharkan Pasir Putih bebas daripada ancaman British. Engku Besar Jeram iaitu Tun Ahmad dilantik sebagai Raja Pasir Putih, manakala Tok Janggut sebagai Perdana Menteri. Peristiwa penentangan Tok Janggut pada 9 Mei 1915, British telah menawarkan hadiah sebanyak $500 kepada sesiapa yang berjaya menangkap Tok Janggut dan pemimpin kanannya. Pada 23 Mei 1915, British membakar rumah Tok Janggut dan pengikutnya kerana enggan menyerah diri. Tok Janggut bertindak balas menyerang Pasir Putih. Akhirnya, pada 24 Mei 1915, British menyerang Tok Janggut yang berkubu di kampung dalam pupuh Saring. Tok Janggut telah terkorban. Mayat Tok Janggut diarah ke Pasir Putih dan Kota Baru, kemudian digantung songsang di Padang Balai Besar Kota Baru selama 4 jam, kemudian dikebumikan di Pasir Pekan. Di sini dapat dilihat kematian Tok Janggut, mayat Haji Mat Hassan, dan di sinilah makam Haji Mat Hassan. Ini adalah gambar mayat Haji Mat Hassan atau Tok Janggut sedang digantung songsang selepas diarak di sekeliling bandar di Kota Baru. Penentangan Tok Janggut. Yang pertama, Tok Janggut dan rakan-rakannya terkorban sebagai pahlawan yang menentang kuasa penjajahan British. Kedua, kebangkitan pada 1915 berjaya meskipun dipatahkan oleh British, tetapi mempunyai semangat juang yang menjadi kebanggaan. Ini adalah gambar biodata pahlawan Tok Janggut. Yang ini pula adalah Tok Janggut dilakar dalam sejarah penentangan orang Melayu terhadap British sebagai tokoh pejuang patriotisme yang berpengaruh. Yang ini pula adalah Tunku Tok Janggut. Yang ini pula adalah orang-orang Melayu yang di bawah British dan terlibat dengan pembunuhan terhadap Tok Janggut. Dibina pada tahun 2005. Tugu ini dibina bagi memperingati jasa dan perjuangan Tok Janggut. Kesimpulannya, kisah perjuangan Tok Janggut telah memberi inspirasi kepada saya dan rakyat Malaysia untuk lebih berani menentang penjajahan. Selain itu, kita sebagai generasi muda perlu mencontohi perjuangan Tok Janggut agar menjadi teladan dan pengajaran kepada kita semua. Di samping itu, pejuang-pejuang kemerdekaan negara telah banyak berjasa dalam memperjuangkan kemerdekaan untuk tanah Melayu. Terdapat beberapa tokoh yang boleh dijadikan contoh atau idola buat generasi kini dan yang akan datang. Segala pengorbanan, rintangan dan penat lelah mereka berbakti untuk negara wajar diteladani. Itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih.